Okey, untuk distillation column, untuk distillation column control system design, sebenarnya dari dulu sehingga sekarang, control system untuk distillation column ni memang sangat-sangat kompleks lah sebenarnya. Tapi apa yang ada dekat sini kita untuk level kamu sebenarnya cukuplah 3 loop ataupun dekat sini ada 5 loop kan? Dan boleh pilih lah mana-mana control strategi. Okey. Okey, untuk distillation column dekat sini salah satu contoh. Sebenarnya ada banyak je jenis-jenis control structure yang digunakan untuk control distillation column. Tapi in term of control variable dengan manipulated variable, in term of control variable ni lebih kurang sama lah mana-mana control structure pun. Cuma manipulated variable ni mungkin berbeza sikit. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, so kat sini ada 5 control variable dengan 5 manipulated variable. Jadi kita nak tengok, kita nak pairkan dengan betul yang mana satu control variable, yang mana satu manipulated variable untuk control variable tersebut. Okey, jadinya yang pertama sekali kita pergi pada yang simple dulu. Simple tak simple jugalah sebenarnya. Okey, yang pertama ialah composition iaitu XD ataupun distillate composition. Okey, distillate composition kat sini. Nilai XD. Okey, antara manipulated variable yang mana satu yang sesuai untuk jadi dia punya manipulated variable. Okey. So kalau dekat sini disebabkan simbol control buff ada kat sini, maksudnya dekat sinilah manipulated variable. Dan secara tidak langsung dia punya manipulated variable ialah D. D ni jadi dia punya MV dan XD ni dia punya CV. Jarang sebenarnya kita jumpa dekat flow yang sama, dialah MV, dialah XD, dialah CV. Tapi ada, iaitu dalam case distillation column ni lah, di mana kat sini kita ada analyzer, transmitter untuk ukur composition. Okay, kemudian dia pergi kepada analyzer controller AC. Okay, kemudian dari sini baru dia pergi kepada control buff ni. Nanti kamu lukislah elok. Okay, dan lukis tu betul. Pastikan antara streamline dengan electric line, pneumatic line, yang tu betul, dapat dilihat dengan jelas. Jangan semua solid line ni, nanti tak boleh nak beza yang mana satu stream, yang mana satu electric signal. Okay, so itu yang pertama lah, iaitu dengan cara apabila control variable ni, apabila composition ni dah tercapai, kita akan increase lah distillate flow. Tapi kalau dalam keadaan control variable ni, which is composition ni, tak capai lagi purity yang kamu nak tu, kita boleh kurangkan amount of distillate flow rate yang distillate yang keluar dekat sini lah. Okey, begitu juga kalau bottom. Okay, bottom composition iaitu XB dan dia punya manipulated variable dia ialah flow rate dia sendiri. Okay, so daripada sama juga daripada transmitter ni kepada controller.
daripada controller kepada control valve. Okay. Kemudian pressure biasanya dekat atas. Biasanya kita control pressure bila melibatkan gas. Yang ni, tips ni boleh digunakan untuk equipment lain. Okay. Kita control pressure bila melibatkan gas. Okay. Yang melibatkan liquid ni jarang kita control pressure. Walaupun pressure tu tinggi dekat tempat yang ada liquid, tapi bukan susah saya nak kata, tapi paling mudah kamu tak payah bening-bening. Kalau kamu punya sistem tu ada gas, kamu kena control pressure. Okay. Kalau dalam tu hanya liquid, kamu control pressure, masalah lah kat situ. Maksudnya salah lah. Okay. Okay. Untuk control pressure, okay, sebab kita tahu yang keluar daripada atas distillation column ni ialah dalam bentuk gas lah. Okay. Dan kat sini ialah condenser. Okay, condenser ni dia akan tukar daripada gas kepada liquid. Okay. Dan masuk kepada reflux drum ni. Okay. Jadi untuk keadaan di mana gas ini nak tukar jadi liquid, dia memerlukan coolant. Okay. Jadi bila kita ubah flow rate of coolant, semakin banyak coolant yang masuk, semakin tinggi flow rate, semakin banyaklah liquid yang terhasil. Sebab heat duties, maksudnya lebih banyak haba daripada gas tu diabsorb oleh coolant. Okay. Jadi apabila lebih banyak yang daripada gas jadi liquid, secara tidak langsung sistem ni akan pressure dalam distillation column akan berkurang. Sebabkan dia jadi liquid dan dia masuk ni pun, dia masuk balik ke sini pun dalam bentuk liquid, masuk balik ke distillation column ni pun dalam bentuk liquid, dan dia keluar kat sini pun dalam bentuk liquid. Okay. Jadi kita kontrol lah heat duty dengan cara kita kontrol flow rate of coolant. Okay. Kat sini kita ada pressure controller lah. Okay. Pressure indicator controller dan kepada flow rate of coolant ni. Okay. Kemudian untuk liquid, iaitu liquid level HD, liquid level dalam drum ni, iaitu yang ini. Okay. Jadi liquid level yang ini paling mudah sebab gambar ni sebenarnya dia dah beri sekali dengan dia punya control strategi lah. Dia letak dekat sini, maksudnya manipulate lah reflux flow. Okay, berapa banyak reflux flow ni. Kalau flow banyak masuk balik ke dalam distillation column, maksudnya berkuranglah level. Kalau dia flow sikit, level tu bertambah lah. Jadi direct lah, mudah lah untuk kita faham. Okay, so kat sini ialah level controller. Okay, transmitter kepada level controller, kepada control valve. Okay. So yang seterusnya level dekat sini. Okay, level kat sini konsep dia cuma terbalik daripada konsep pressure tadilah. Yang mana kalau lebih banyak heating media yang masuk, dia akan lebih banyaklah daripada liquid menjadi gas. Okay, bila dia masuk balik dalam ni dia jadi gas, lebih banyak dia jadi gas, lebih kuranglah dia dalam bentuk liquid, dan secara tidak langsung level dia pun berkuranglah. Macam tu, jauh dia pusing. LIC, kemudian baru dia pergi kepada
control buff ni. Okay. Ini salah satu. Apa yang kamu dah buat pun tak semestinya salah. Okay. So boleh buat dulu. Boleh hantar dulu sebab kamu ada chance untuk buat pembetulan. Okay. Cuma nak pesan jangan terlalu semangat nak buat control system sampai semua variable kamu nak control. Jadi banyak sangat nanti kamu yang pening. So yang penting betul in term of control variable, manipulated variable, disturbance variable, lukisan betul, okay, measurement betul, sensor yang digunakan betul. Dan saya akan baca jugalah explanation yang kamu akan tulis paragraf tu. Pastikan kamu tulis yang berkaitan je. Tak payahlah masukkan teori banyak-banyak yang tak ada kaitan. Okay. So saya pun dah tak larat nak membebel malam-malam ni. Selamatlah untuk kamu. Jadi kamu boleh dengarlah. Okay. Saya harap membantu. Kalau ianya tidak membantu pun boleh datang tanya semula lah. Sebab sebenarnya agak sukar untuk saya nak cater semua sekali punya soalan. Sebab lain-lain. Okay. Dan untuk yang food dan bio, jangan sedih. Sebab kebanyakan contoh saya ni memang chemical lah. Sebab saya orang chemical. Sebenarnya kalau yang bio, yang food ni kena tanya ni lah Dr. Hashirah dengan Dr. Nazrah lah. Tapi in term of concept proses control tu dia akan sama je mana-mana variable. Okay, tak kira lah di mana-mana pun. Kalau kamu faham proses control, kamu boleh apply di mana-mana equipment dan tanpa mengira apa jenis variable. Okay, so semoga dipermudahkan urusan kamu. Okay, terima kasih.